Didik TV KPM. Tadi cikgu dah terangkan di awal jam tadi format dan juga teknik mendapat markah. Bahagian B pun kita dah tahu cikgu. Dan untuk bahagian B belum lagi. Tadi bahagian A tahu. Dan untuk bahagian B adakah sama markah dia, pecahan markahnya dengan bahagian B cikgu? Okey Ria, bahagian B ni lagi menarik. Bahagian B tadi ada seperti yang cikgu beritahu, kita ada 3 soalan dan murid perlu pilih 2 soalan. Markahnya adalah 30 markah. 30. Jadi aras sederhana dan tinggi, kemudian aplikasi analisis buat keputusan menilai, pecahan markahnya lebih besar berbanding dengan kertas bahagian A tadi. Jadi kita tengok bagaimana contoh soalan bahagian B. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian B. Okey, kita tengok dekat sini, dia ada bagi petikan, dia ada bagi graf. Ini sebenarnya Ria yang anak murid kita takut ni. Bila dia nampak je ayat, bila dia nampak je graf, dia terus tak nak baca. Jangan risau ya anak murid, jangan risau calon-calon SPM. Jom ikut cikgu betul-betul, tengok betul-betul, perhatikan betul-betul. Cikgu ajar kamu bagaimana cara untuk mencari dan seterusnya menulis jawapan. Okey, kita tengok contoh soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah organisasi perniagaan. Puan Suri merupakan pemilik syarikat pengeluar roti di Kelang, Selangor. Pada tahun 2018, jualannya tidak mencapai sasaran. Oleh itu, bermula pada tahun 2019, beliau membuat keputusan untuk membangunkan laman sesawang perniagaan bagi melancarkan pengurusan syarikat yang mesra teknologi dan berdaya saing. Justru terdapat kesan ketara terhadap perniagaan terutama jualan. Berikut ialah sebahagian graf jualan sepanjang tahun 2019. Perhatikan graf ini, tengok graf ini. Okey, kita tengok jualan dan sasaran jualan. Dia ada bagi pada bulan Jun di sini. Kemudian dia ada bagi pada bulan Julai, Ogos, September, Oktober. Dan yang warna ungu ni adalah sasaran jualan. Ini adalah sasaran jualan. Kemudian yang berwarna pink ini adalah jualan. Okay. Puan Suri mendapati ramai pekerja mahirnya telah bekerja di kedai roti lain disebabkan gaji yang ditawarkan rendah. Beliau membiarkan masalah tersebut dengan merekrut pekerja baharu dan ini menyebabkan kos melatih pekerja meningkat. A. Anda bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Puan Suri pada tahun 2019? Jelaskan 9 markah. B. Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang dilakukan oleh Puan Suri 6 markah. Jom kita tengok bagaimana cara kita nak kutip jawapan dan tulis. Okay, kita tengok yang A tadi. Anda bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Puan Suri pada tahun 2019. Jelaskan 9 markah. Banyak kan Ria? Tadi macam cikgu bagi tahu, bahagian A ni pecahan markah dia kecil-kecil. Bahagian B ni pecahan markah dia besar-besar. Jadi sebab itulah tadi cikgu dalam yang format yang dekat depan tadi, cikgu bagi tahu 10 minit yang pertama tu digunakan untuk membaca soalan. Kenapa? Sebab kita nak minta anak murid kita untuk baca soalan dan pilih soalan yang betul-betul mereka boleh jawab. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, kita tengok dulu dia punya kata tugas. Jelaskan. Jelaskan, minta untuk murid tuliskan fakta dan diikuti dengan huraian. Kemudian dia punya kehendak soalan dia ataupun kata kerja dia dengan keputusan yang dibuat oleh Puan Suri. Dia minta kita anda bersetuju dengan keputusan ni? Okey, jelaskan. Okey, saya bersetuju dengan keputusan yang dibuat oleh Puan Suri pada tahun 2019 kerana kita tengok dekat sini. Ambil balik ayat soalan ni untuk dijadikan sebagai pemula ayat jawapan kita. Dekat sini cikgu bagi jawapan jualan meningkat setiap bulan iaitu 50,000 pada Jun kepada 60,000. Kat mana Ria cikgu dapat angka-angka ni Ria? Kat mana? Dekat graf cikgu. Ya, betul. Kita patah balik dekat graf ni. Cikgu dapat dekat graf ni. Tengok betul-betul. Sebab tu tadi cikgu beritahu, kamu bila dapat soalan,
tengok betul-betul, perhatikan, lihat apa sahaja gambar yang diberikan, graf ke, gambar ke, tengok, perincikan gambar tersebut satu persatu. Okey, tengok tadi cikgu cakap yang ini Okey, cikgu ambil jawapan daripada teks yang diberikan. Okey. Daripada 50,000 pada bulan Jun kepada 60,000 pada bulan Julai. Okey, seterusnya. Jualan melebihi sasaran iaitu sasaran 30,000 dan jualan 50,000 pada bulan Jun. Dekat mana cikgu ambil ni Ria? Sama juga dekat graf. Graf tu dekat mana? Dekat soalan tadi. Cikgu tak ambil kat mana-mana pun. Kemudian dengan adanya laman sesawang tadi dapat meluaskan pasaran. Okey, pelanggan dapat membuat tempahan dengan mudah dan cepat. Kenapa? Sebab Puan Suri ni tadi dia membangunkan satu laman sesawang untuk perniagaan kedai roti dia tadi. Pelanggan dapat terus membuat pembayaran dengan menggunakan e-banking. Promosi perniagaan dapat dijalankan berkesan melalui e-dagang. Seterusnya dapat menjimatkan kos promosi. Kenapa? Sebab beliau dah ada laman sesawang kan? Kedai tu dah ada laman sesawang, jadi tak perlu nak susah-susah. Memang dah boleh terus buat promosi dekat situ secara tak langsung dapat menjimatkan kos. Yang paling menariknya dapat beroperasi 24 jam. Pengurusan lebih teratur dan sistematik dengan adanya laman sesawang tersebut. Okey, beginilah contoh bentuk penulisan untuk bahagian B. Okey, kita tengok pula soalan B. Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Suri, 6 markah. Yang ini tadi kan cerita dia, apa masalah cerita Puan Suri ni tadi? Kalau kita tengok okey, cikgu kena patah baliklah. Puan Suri mendapati apa dia Ria? Pekerja mahir dia telah bekerja di kedai roti lain. Ramai pekerja mahir dia telah pergi ke kedai roti lain. Maksudnya pekerja dia dah lari. Dalam bahasa pasarnya pekerja dia dah lari pergi dekat kedai roti yang lain. Okey, kenapa boleh jadi macam tu? Gaji rendah, cikgu. Okey, jom kita tengok. Jelaskan aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan oleh Puan Suri. Ada 6 markah. Ada 6 markah, perlu ada 6 isi jawapan. Kemudian kena ada fakta dan juga huraian. Aspek pengelolaan sumber manusia ini jangan lupa perlu dilakukan oleh Puan Suri ialah tadi Ria cakap apa tadi Ria? Disebabkan gaji terlalu rendah, cikgu. Disebabkan gaji terlalu rendah. Ya, ada tak dekat sini jawapan Ria? Disebabkan oleh gaji membayar terlalu gaji yang lebih tinggi kepada pekerja. Ya, betul. Yang mana tu Ria? Dot yang mana tu? Cikgu pun dah ada. Nombor 4, cikgu. Nombor 4, membayar gaji lebih tinggi. Ya, betul. Jadi untuk kita elakkan daripada pekerja kita lari, kita bayarlah gaji yang lebih tinggi kepada pekerja yang berkhidmat lama ataupun pekerja yang dah mahir. Sebab tadi kalau kita tengok dalam cerita Puan Suri ni tadi, pekerja mahir dia banyak lari pergi ke kedai roti yang lain. Jadi cara untuk kita ikat pekerja dia, jangan bagi pekerja dia lari, kekal lama di situ, bagilah gaji yang tinggi. Betul kan Ria? Dia pun kalau dapat gaji yang tinggi, dia tak akan pergi tempat lain. Betul tak? Saya akan duduk je dekat situ, cikgu. Kekal di situ. Okey. Kemudian pilihan jawapan yang seterusnya, membentuk sistem penggajian yang kompetitif. Okey, bila kita ada sistem penggajian yang kompetitif, kita dapat mengekalkan kesetiaan pekerja. Seperti Ria cakap tadi, kita akan duduk je dekat situ. Tak pergi dah. Orang lain offer pun kita tak nak dah. Okey, next, menyediakan ganjaran ataupun insentif kepada pekerja seperti bonus. Contoh kalau macam hujung tahun bawa pekerja pergi bercuti. Betul. Ataupun bagi bonus, bila time raya bagi hamper, bagi sagu hati untuk menghargai pekerja. Okey, memberi penghargaan pekerja yang banyak memberi sumbangan, memberi penghargaan. Ria suka tak dapat penghargaan? Suka, cikgu. Saya rasa dihargai. Ya, walaupun hanya dapat sekeping kertas iaitu sijil penghargaan. Betul. Tapi rasa kita seorang pekerja yang sangat dihargai kan. Okey. Ria rasalah sampai setakat ni lah pilihan jawapan yang cikgu bagi. Ria rasa susah tak perniagaan ni? Tak susah, cikgu. Tak susah kan? Sebab jawapan Ria boleh fikir secara
Logik. Okey. Membuat perbincangan rundingan dengan pekerja dan mendengar rungutan pekerja. Kita sebagai seorang majikan, kan, kita perlulah mendengar rungutan-rungutan pekerja. Maksudnya apa luahan yang pekerja nak luahkan, kita dengar, kan? Dan mewujudkan suasana harmoni antara pekerja dan juga majikan. Okey. Itulah dia. Okey, untuk bahagian B saya pasti perincian dah pun diterangkan oleh Cikgu Nurlina. Memang sangat-sangat mudah untuk murid-murid skor A pastinya dalam mata pelajaran perniagaan kertas 2. Didik TV KPM